Okey, boleh kita mulakan ya. Okey, sebab saya juga jadi host ni. Ustaz, boleh. Alright, okey. Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillahil Hadil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah yang tidak terhingga kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat bertemu setelah kita cuti pada pengisian kita yang kita jalankan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Yang mana pada pagi ini merupakan pelajaran yang kita ataupun kelas kita yang pembuka selepas kita bercuti, yang mana kita akan mulakan pada pagi ini dengan tajuk yang baru, iaitu tajuknya adalah doa di dalam Al-Quran. Jadi untuk peringatan bagi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, kena rujuk kepada nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kebiasaan siapa yang biasa mengikuti kelas kuliah Zoom bersama dengan saya dan rakan-rakan, tuan-tuan biasa akan mendapat nota. Jadi tolong rujuk di dalam nota yang telah dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau sesiapa yang tidak lagi mempunyai nota, saya minta nanti tolong nyatakan di bahagian chat nanti. InsyaAllah nanti kita akan hubungi. Okay. Untuk tajuk pada pagi ini, tajuk doa-doa di dalam Al-Quran, sebenarnya tajuk ini adalah tajuk yang berkaitan dengan tema-tema dalam Quran. Dia salah satu modul yang disediakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Kita memberi tumpuan kepada tajuk tema-tema. Jadi hari Isnin pagi ni kita ada tema belajar tentang doa. Kalau hari besok petang, hari Selasa petang, kita belajar tema mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk tema dia. Baik, dalam tajuk doa-doa ni, biasa kalau kita sebut tajuk doa, mesti kita ingat doa apa nak baca, apa lafaz doa. Betul, itu di antara pengisian yang wajib yang kita akan belajar tentang doa. Doa apa yang kita nak baca dan apa maksudnya, insya-Allah nanti kita akan jumpa pada bab yang ke-6. InsyaAllah pada bab yang ke-6 pada muka surat nombor 13. Tapi sebelum kita pergi kepada bab yang ke-6, insya-Allah dalam pengisian setiap pagi Isnin ini, kita akan belajar terlebih dahulu tentang bab yang pertama. Kita akan belajar tentang apakah yang dimaksudkan dengan doa. Ad-du'a'u. Orang sebut doa. Apa makna doa menurut Al-Quran? Yang ni kita akan belajar dulu bab yang pertama. Kemudian, bab pertama ni, kalau siapa ada nota, dia boleh rujuk muka surat yang kedua sehinggalah kepada muka surat yang ketiga. Setelah kita selesai belajar tajuk pengencian doa, insya-Allah pada bab yang kedua, kita akan belajar tajuk pembahagian dan bentuk-bentuk doa. Bab yang kedua ni, kita akan belajar pada muka surat nombor 4 sahaja. Kemudian kita masuk bab 3, hakikat dan kedudukan doa. Hakikat dan kedudukan
doa. Maksudnya kalau kita berdoa ni bagaimana kedudukan dari sudut kita berdoa. Dia punya darjat ataupun mulianya doa ni dalam agama bagaimana. Itu adalah bab yang ketiga. Lepas kita habis pada bab ketiga, muka surat nombor 5, sehingga dia ada satu je pendek je, muka surat nombor 5. Kemudian pada bab yang keempat, kita akan belajar tajuk tentang syarat-syarat dalam berdoa. Maksudnya doa ni dia ada syarat-syarat dia. Tapi syarat-syarat ni kita tidak ceritakan secara panjang lebar, kita cuma sebut yang penting-penting saja. Syarat-syarat ni juga dia syarat lah, namanya adalah syarat berdoa. Itu pada bab yang keempat, muka surat 6 sehinggalah kepada muka surat yang ke-8. Kita review dulu kita nak belajar apa. Kemudian pada bab yang kelima, kita akan pergi kepada adab-adab dalam berdoa. Apa adab-adab berdoa? Syarat berdoa, adab berdoa merupakan di antara perkara yang besar doa itu mustajab ke tak mustajab. Itu bab adab-adab doa dan syarat-syarat doa yang kita sebut tadi bab 4 dengan bab 5. Bab yang ke-6 barulah kita masuk contoh-contoh doa yang terkandung di dalam Al-Quran. InsyaAllah sepanjang sesi pertemuan kita setiap pagi hari Isnin ini, kita akan belajar lebih kurang ada 30 doa yang terkandung di dalam Al-Quran. Ataupun orang biasa sebut dengan istilah apa? Doa Rabbana, doa Rabbi. Tapi tidak semestinya doa Rabbana, doa Rabbi depannya ada Rabbana, kada depannya ada Rabbi. Tidak semestinya begitu. Nanti insya-Allah kita akan belajar lebih kurang ada dalam 30. Ada dalam 30 doa insya-Allah. Sampailah muka surat nombor 30. Okey, jelas? Saya harap tuan-tuan jelas macam mana kita nak belajar setiap kali kita bertemu pada pagi Isnin. Minta maaf kerana terlalu awal pukul 9 kan. Masak cepat-cepat, nak breakfast lagi, ada anak nak kelas online lagi, macam-macam. Tapi moga-moga insya-Allah pada hari akan datang kita mungkin atur pada waktu yang lebih sesuai. Okey, itu adalah maklumat ringkas untuk pengisian kita sepanjang hari Isnin. Baik, kita akan mulakan pada muka surat yang kedua. Okey. Belajar ni mudah saja, tuan-tuan berpandu kepada nota yang dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tengok pada nota. Okey, kita tidak gunakan buku ya, kita menggunakan nota yang telah saya compile daripada beberapa buku juga. Tetapi sebenarnya nota ni dia semuanya merujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebab kita di Akademi Tadabbur memang kita fokus kepada untuk fahamkan masyarakat tentang Al-Quran, nak bagi masyarakat tu macam mana nak gunakan Quran, kan? Macam mana masyarakat nak rujuk Al-Quran, itulah di antara misi utama penumbuhan Akademi Tadabbur Malaysia. Okay, kita rujuk. Okey, saya gunakan sekejap ya. Saya nak gunakan point dekat sini. Okey, kita pergi kepada tajuk pengertian doa. Okey, rujuk muka surat nombor 2. Nampak nota? InsyaAllah. Kita tengok pada nota. Tajuk apakah yang dimaksudkan dengan doa? Okey, ad-doa. Okey, perenggan yang pertama. Perkataan ad-doa. Kita sebut doa kan. Ad-doa adalah masdar. Masdar ni adalah kata terbitan yang bererti al-talabu, mencari, ataupun as-su'alu, iaitu meminta. Kita tulis dekat sini. Mencari, perkataan Arabnya adalah al-talabu. Al-talab. Talabu, meminta dikaitkan dengan as-su'al. As-su'al. Jadi kalau sebut, apa tu doa? Doa dari sudut, kita kata dari sudut bahasanya, yang merujuk kepada mencari, menuntut, meminta, itulah doa.
Okey, jelas dekat situ. Doa, mencari dan meminta. Dekat sini saya tunjuk dekat point saya, tuan tengok saya punya laser saya warna merah yang saya point pada tuan. Mencari, saya kalau saya nak gariskan saya boleh letak garisan dia. Mencari dan juga meminta. Mencari ni at-talabu, meminta ini adalah as-su'alu. Okey, jelas kat sini. Meminta dan mencari. Okey. Dalam Al-Quran, kita tengok. Okey, sebelum kita pergi dekat kalimah ni, kita tengok dulu. Mencari dan meminta. Okey. Dari sudut istilah dia, doa ni, dia perbuatan mencari, perbuatan meminta. Nak cari apa? Nak minta apa? Jadi dari sudut istilah, doa adalah mencari ataupun meminta. Tuan-tuan nak minta apa? Dia dua saja. Dia dua je biasanya. Kita meminta sesuatu, apa saja yang baik dari Allah. Apa saja kebaikan, kita pinta. Kita cari kebaikan tu. Cari pada siapa? Cari pada Allah. Minta pada siapa? Minta pada Allah. Yang kedua, kita meminta apa? Meminta untuk dijauhkan. Dilindungi daripada keburukan. Itu juga di bawah tajuk doa. Jadi doa ni sebenarnya dia dua. Meminta sesuatu yang baik, meminta supaya dijauhkan daripada perkara yang buruk. Itulah makna doa. Itu kita sedia maklum. Tapi dari sudut bahasanya, doa itu adalah mencari ataupun juga dikaitkan dengan meminta. Okey, kita lanjutkan. Okey, dalam Al-Quran, ni ada macam ada conteng-conteng. Saya minta tuan-tuan kalau boleh jangan ada yang conteng. Sekejap saya kena tutup balik semula ni. Sekejap. Sebab ada yang menconteng. Saya minta jangan ada yang ni Ayo aku nak kena cari. Kejap, saya kena buka balik semula. Saya kena buka balik nota saya balik semula sekejap. Saya minta tuan-tuan sekejap ya. Okey, kita nampak nota ni Okey. Kejap saya besarkan. Okey, kejap Okey, kita patah balik kepada maklumat yang tadi. Okey, kita terus ke muka surat nombor 2 Okey, tak apa. Okey, kita terus kepada tajuk kalimah doa dalam Quran. Okey, doa ni mudah je. Kita jumpa banyak perkataan doa kan, macam ejaan ni. Ad-doa, ad-doa kan. Ad-doa ni doa lah. Okey, kita kalau bahasa Melayu DOA, tapi dari sudut Al-Quran dia menggunakan perkataan dal ain. Dia sebenarnya asalnya dal ain waw. Doa, dal ain waw kat situ. Okey, doa ni perkataan doa, perkataan dal ain dan ain waw ni, perkataan doa ni kita jumpa dalam Quran contoh macam ni. Contoh kan, tengok. Saya dah letakkan warna merah di bawahnya. Perkataan da'wahum. Da'wahum ni adalah doa. Okey, cuma sedikit maklumat saja. Dalam Quran, perkataan doa dia boleh membawa kepada 5 makna. Ni dalam kotak tu jumpa kan? Perkataan doa tu dalam Quran, perkataan ad-doa, doa tu dalam Quran dia membawa kepada beberapa makna. Makna yang pertama, kadang-kadang perkataan doa merujuk kepada al-qawlu, iaitu ucapan ataupun perkataan. Kadang-kadang perkataan doa di dalam Quran bermakna al-ibadah. Kadang-kadang ia bermakna an-nida'u, iaitu seruan. Kadang-kadang doa bermakna al-isti'anatu, iaitu bantuan. Dan yang kelima, kadang-kadang perkataan doa yang bermakna as-su'alu, iaitu pertanyaan.
pertanyaan. Ni. Yang ini sedikit maklumat untuk kita fahamkan Al-Quran. Kita bukan sekadar nak tahu doa apa yang saya boleh amal, tetapi kita nak belajar juga tentang perkataan doa di dalam Quran. Dia kalau masuk kepada konteks ayat, dia boleh membawa makna yang pelbagai. Okay, ada 5 makna. Okay, kita bagi contoh. Okay, kalau contoh yang pertama, perkataan doa merujuk kepada ucapan. Contohnya ayatnya surah Yunus. Surah Yunus pada ayat nombor 10. Surah ke-10 kita jumpa ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Da'wahum. Kalau da'wahum doa. Tapi di sini bukanlah doa. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Ini adalah doa orang dalam syurga. Tapi adakah mereka berdoa seperti mana yang kita faham doa tu? Sebenarnya perkataan doa pada ayat 10 surah Yunus, ia bermakna apa? Ucapan. Nampak tak perkataan ucapan. Jadi perkataan da'wahum, memang kita terjemah dia doa. Tapi di sini doa di sini bermakna ucapan. Perkataan mereka di dalam syurga itu, mereka bertasbih. Subhanakallahumma. Panjang lagi lah di hujungnya. Okay, jadi perkataan doa di dalam Al-Quran boleh membawa makna perkataan mereka. Seperti contoh ayat nombor 10 tentang ahli syurga. Tulis dekat situ, ahli syurga. Okay, kita bagi contoh yang kedua. Di dalam Al-Quran, perkataan doa juga kadang-kadang membawa makna beribadah. Makna ibadah, contoh suratul Al-An'am, ayat nombor 71. Jumpa tak perkataan, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Dekat sini, Allah Ta'ala katakan, katakanlah, adakah kita akan berdoa, anad'u, berdoa selain daripada Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan juga tidak dapat mendatangkan kemudaratan. Dekat sini, apa makna doa dekat sini? Ad'u. Dekat sini maknanya adalah ibadah. Anad'u ni maknanya adalah ibadah. Okay. Adakah kita akan beribadah selain daripada Allah? Tapi saya letakkan perkataan berdoa kerana nak nampakkan perkataan doa itu, tapi sebenarnya berdoa dekat sini ayat 71 yang merujuk kepada perkataan beribadah. Okay, kita pergi contoh yang ketiga. Dalam surah Ghafir, surah nombor 40 ayat 26. Siapa yang ada Quran tu nanti, tuan-tuan ambil ayat ni, catat. Nanti ambil surah Ghafir ayat nombor 26. Tengok muka surat keberapa, kita akan jumpa perkataan doa. Tapi di sini kalau kita tengok contoh, ini adalah perkataan Firaun. Dia telah berkata tentang kisah Musa. Tapi dia guna perkataan doa. Tengok ayat dia. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal yad'u. Yad'u ni doa lah. Wal yad'u rabbah. Dan Firaun dia berkata. Dia kata dekat pembesar-pembesar dia, tentera-tentera dia. Dia kata, biarkanlah aku membunuh Musa dan biarlah dia berdoa kepada Rabbnya. Tapi berdoa kepada Rabbnya ini, ia merujuk kepada makna biarlah dia meminta bantuan kepada Rabbnya. Tadi kita dah sebut, dia doa dari kaitan dengan bantuan. Tapi dekat sini dia merujuk kepada biarlah dia berdoa kepada Rabbnya, wal yad'u rabbahu, dia lebih sesuai kalau kita rujuk kepada perkataan biarlah dia meminta bantuan kepada Tuhannya. Ini contoh saja. Yang kelima, perkataan doa dia juga membawa makna pertanyaan. Persoalan. As-soal ni pertanyaan. Kita boleh sebut soal, pertanyaan juga bermaksud pada meminta. Kita tengok contoh surah Al-Baqarah ayat 68. Ini kisah Nabi Musa
yang dia perintahkan kepada Bani Israel supaya sembelih seekor lembu betina. Ini kisah dia. Kita ambil contoh ayat 68. Allah Ta'ala mengatakan, Qalu du'u. Qalu du'u. Ud'u kat sini adalah doa. Tapi masuk pada konteks ayat, apa makna ayat ini? Okey, ini adalah perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Okey. Qalu, mereka berkata. Mereka tu siapa? Bani Israel berkata kepada siapa? Berkata kepada Musa. Dia kata apa? Ud'u lana, berdoalah kepada Rabbaka, untuk kami kepada Rabbmu. Berdoa kepada Rabbmu di sini maknanya apa? Mereka kata bertanyalah kepada Rabb kamu. Tanya pasal apa? Yubayyin lana mahi. So, tanya pasal apa? Tanya pasal lembu tu. Sifat-sifat dia apa? Supaya dia, iaitu Allah, terangkan kepada kami macam mana sifat lembu itu. Okey, maknanya perkataan doa dekat sini, maknanya Nabi Musa, dia bertanya kepada Allah. Supaya Allah Ta'ala bagi tahu lembu betina yang minta disembelih itu warna dia apa, fungsi dia apa. Yang itu yang diminta oleh Bani Israel. Sebenarnya tak perlu tanya dah mula-mula surah tu. Tapi kita nak tengok contoh perkataan doa yang digunakan dalam konteks ayat. Ini pengenalan ringkas saja. Okey, supaya kita faham Al-Quranul Karim, kadang-kadang kita jumpa perkataan macam doa. Dia huruf dal, ain, waw. Daripada perkataan dal, ain, waw, doa itu dia membawa makna maksud yang pelbagai. Okey, kalau tuan-tuan nak cari, tulis ya. Kalau tuan-tuan nak cari perkataan dal, ain, waw yang ada kaitan dengan doa saja, kita akan jumpa lebih kurang dalam 205 tempat, 205 kali. Kalau nak kupas saja ini baru 5. Banyak lagi ayat lain, tapi cukuplah untuk maklumat ringkas di sini tentang perkataan doa yang ada di dalam Al-Quran boleh membawa makna yang pelbagai. Okey, di situ selesai ya. Okey, kita bagi contoh saja. Okey, sekarang kita tengok kepada bahagian yang kedua. Bab pembahagian kedua adalah doa ni sebenarnya istilah dia bagaimana dan bentuknya macam mana. Dan ini sangat penting juga. Supaya kita semua boleh membesarkan, boleh kita boleh faham doa ni sebenarnya adakah dengan menadah tangan saja. Kita belajar. Okey. Pertama, doa ni sebenarnya dia ada dua. Dia ada dua pembahagian dia. Okey, pembahagian pertama, kita tulislah kat situ. Pembahagian pertama, dia panggil dekat sini doa yang berbentuk puji-pujian. Itu dia panggil, kita tulis. Doa bentuk puji-pujian ni maknanya, maksud dia panggil doa'u as-sana. As-sana'u. Ini doa memuji Allah. Sebenarnya, kita memuji Allah, kita doa. Macam tajuk kejap lagi pukul 10 suku kan. Kita akan belajar tajuk pasal 4 kalimah agung tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sebenarnya, kita bertasbih pada Allah. Sebenarnya kita berdoa. Walaupun kita tak minta, kita tak sebut hajatnya apa, permintaannya apa. Tapi sebenarnya kalau kita memuji Allah, sebenarnya kita sudah berkaitan perbuatan berdoa. Sebab kita tak nak faham doa ni hanya pada apa? Hanya pada mesti kena mendatangkan minta sesuatu. Doa sebenarnya bukan hanya pada itu. Tetapi doa ini pembahagian dia yang pertama adalah doa puji-pujian. Dia sebenarnya adalah apabila kita memuji Allah. Sebenarnya itu adalah doa. Macam mana? Nanti kita akan ulas lagi. Dan yang kedua, barulah doa yang kita faham tu. Yang kita amal doa dalam solat, lepas solat, ketika nak berbuka, ketika nak bersahur, pada waktu tengah malam. Itu doa jenis dua. Dia panggil apa? Doa'u masalah. Dia panggil doa masalah ataupun doa at-talab. Itu panggil doa yang berbentuk minta hajat. Hajat, apa saja hajat. Dunia dia ke, akhirat ke, itu adalah doa.
Tapi kita terlupa yang bahagian pertama tu. Lupa-lupanya walaupun kita tak minta sesuatu, dari sudut kita sebut jelaslah, Ya Allah kurniakanlah. Tak ada perkataan kurniakanlah. Ya Allah jauhkanlah pun tak ada juga. Tetapi sebenarnya ia termasuk di bawah perbuatan doa. Sebab doa ni dia bukan hanya ada permintaan. Bukan hanya sebut berkaitan dengan hajat. Tetapi dalam bentuk memuji Allah, ia juga sudah bermaksud doa. Kenapa? Patahlah balik kepada tajuk yang bermula-mula kita sebut tadi tu. Apa makna doa? Apa makna doa dari sudut bahasa tadi? Doa tadi bermakna apa? Bermakna mencari dan meminta. Okey, saya tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa kita banyak bertasbih? Ya, kenapa kita subhanallah, subhanallah? Saya nak tanya, kita yang bertasbih ni mensucikan Allah ataupun kita bertahmid alhamdulillah 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 memuji Allah, sebenarnya tuan-tuan ada sesuatu tak yang tuan-tuan nak cari daripada bertasbih, daripada bertahmid? Ataupun kita kata la ilaha illallah la ilaha illallah. Okey, tuan-tuan bertahlil ataupun tuan-tuan kata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Okey, tuan-tuan membesarkan Allah, bertakbirkan. Tuan-tuan ada sesuatu ke yang tuan-tuan cari kepada Allah? Tuan-tuan ada minta apa pada Allah? Walaupun tak keluar pada ayat berbentuk, saya nak minta ni lah ya Allah, berilah pada saya ni ya Allah, jauhkanlah saya. Tak ada kan? Tetapi dia pada perkataan doa tu mencari. Kenapa tuan-tuan bertasbih? Tuan-tuan cari apa daripada tasbih tu? Tuan-tuan cari apa daripada alhamdulillah? Tuan-tuan cari apa daripada Allahu akbar? Tuan-tuan cari apa daripada duk zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Tentu ada tuan-tuan cari sesuatu pada Allah kan? Jadi kita kena faham. Jadi rupa-rupanya doa ini dia bukan hanya pada permintaan secara khusus. Tetapi secara umum perbuatan di dalam bentuk kita memuji Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah, dia termasuk juga dalam bab doa. Kena ada sebab kenapa kita puji. Macam kita ambil contoh paling mudah lah. Kalau kita ambil contoh macam kita lah sendiri kan. Kita memuji orang. Puji. Sebenarnya ada apa pada puji tu? Kan? Ada hajat, ada sesuatu. Tapi doa tu, apatah lagi dengan Allah Azza wa Jalla, jadi doa kita faham macam tu. Pujian dan juga ada hajatnya. Okay, jelas dekat situ, faham dekat situ. Okey, tapi dalam nota ni, yang kita nak fokus kepada bab ni. Yang kita nak fokus yang belah sini. Yang kita nak fokus, yang kita nak belajar, kita nak ambil dekat sini. Permintaan dalam bentuk hajat. Tapi kalau pujian ni, tuan-tuan ikut kelas satu lagi pukul 10 suku sekejap lagi. Yang itu. Walaupun dekat tajuk kelas tu bukan tajuk doa. Tapi pada tajuk 4 kalimah agung. Tapi dia ada kaitan. Sebab orang kita ni dia suka sangat pada, dia tengok pada perkataan tu, oh ni bukan kelas doa ni sebab tak ada perkataan doa. Apabila dia faham tajuk ni, dia tahu oh rupanya pembahagian doa ini, anwa'u doa terbahagi kepada ada doa bentuk puji-pujian, ada doa berbentuk spesifik hajat. Sebenarnya di bawah tajuk doa. Okey, kita tengok contoh yang paling dekat dengan kita. Kita ambil tengok contoh suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Sebenarnya siapa baca Fatihah, ayat 1 sampai ayat 7 semua doa. Tapi kemungkinan kita, kalau kita tak belajar, mungkin kita faham pada ayat 5 dan 7 saja doa. Betul tak? Ataupun pada ayat 6 dan 7 doa. Kan? Kita faham doa tu yang dekat ayat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah, berilah kami hidayah. Sebab dekat ayat tu dia ada macam bentuk minta. Minta pada Allah, hidayahkanlah kami. Kita duk faham kalau bentuk ayat minta-minta tu, itulah doa. Betul. Memang itulah doa. Tapi sebenarnya apabila kita belajar lagi, kita dapat satu maklumat yang lebih luas. Sebenarnya ayat 1 sampai 5 ni kena betulkan. Bukan 5-7, ini bukan 5-7 ni, ayat 6. Okay, kena betulkan. Okay. Ayat 1 sampai 5 sebenarnya dia adalah doa.
Tapi doa bentuk apa? Doa bentuk pujian kepada Allah. Ini permohonan kan? Permohonan kan? Sama tak? Pujian, betul tak permohonan? Sebenarnya ayat 1 sampai 5 sebenarnya kita berdoa. Tapi doa kita bentuk apa? Bentuk dalam kita memuji Allah Azza wa Jalla. Sebab mesti ada sebab kenapa kita puji Allah. Sebab kita mencari. Cari apa? Cari redha Allah, cari pahala. Itu hajat tak? Kan? Cari redha Allah. Permintaan tak? Permintaan. Semua orang nak redha Allah. Tapi walaupun dia tak sebut, ya Allah, kurniakanlah keredaanmu kepada aku. Ataupun kita kata, kan, kita tak minta. Tapi sebenarnya apabila kita memuji Allah, kita sudah ada mencari sesuatu pada Allah tu. Kita mencari itulah doa. Nak cari apa? Nak cari pahala, nak cari rahmat, nak cari redha Allah. Jadi ayat 1 sampai 5 dalam surah Fatihah sebenarnya dia sudah dinamakan doa. Tetapi doa dekat situ dia lebih tepat kita namakan dia dengan doa utsana. Dia panggil doa berbentuk pujian. Masuk saja pada ayat 6 sampai ayat 7 dia doa juga, tapi doa bentuk apa? Dia panggil doa mas'alah ataupun doa talab, iaitu doa berbentuk permintaan, doa berbentuk hajat. Itu ayat 6 dan 7. Sebab tu Al-Fatihah dia sebenarnya dua-dua tu ada doa. Okey, selesai dah faham dekat sini. Okey, kita lanjutkan lagi sikit. Okey, bentuk doa. Okey, bentuk berdoa kepada Allah ni dia terbahagi kepada dua. Ada yang bentuk dengan perbuatan, ada bentuk dengan perkataan. Yang biasa kita faham dengan perkataan lah. Perkataan tu apa? Yang kita sebut tu, ya Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat, kurniakanlah aku rezeki yang baik, kurniakanlah aku amal diterima kan. Itu bentuk perkataan. Tapi sebenarnya doa ni juga sudah berada pada perbuatan. Pada perbuatan. Contohnya. Perbuatan. Contoh. Kalau kita solat. Dalam solat tu sendiri, dia memang ada bentuk perkataan doa. Tapi dalam solat tu sendiri, dia adalah doa. Macam mana boleh jadi doa? Sebab tu kita belajar, kita tak nak faham doa ni hanya pada meminta. Tapi kan kita solat kan. Okey, macam kita sebut tadilah, kalau kita bertasbih, kita memuji Allah. Sebenarnya kita ada sesuatu nak cari pada kenapa kita puji Allah. Begitu juga kalau kita buat ibadat, contohnya kita solat. Ada apa tuan cari pada solat tu? Tuan mencari apa? Tuan-tuan ada apa pada solat tu? Sebenarnya kita tak nak apabila kita solat, kerana Allah yang suruh kita solat. Apabila Allah suruh kita solat, maknanya kita cari apa dekat situ daripada kita tu dekat solat tu. Kita tak nak Allah Ta'ala murka pada kita. Kita nak jadi hamba yang taat. Itu sebenarnya sudah doa. Tapi dia doa dalam bentuk perbuatan. Dia mudah saja. Perbuatan ni mudah je maksud dia. Buat apa yang Allah suruh, tinggal yang apa Allah larang, itulah doa. Betul tak? Sebab doa ni dia adalah meminta, mencari. Cari apa pada Allah? Minta apa pada Allah? Minta daripada Allah ni bentuk dalam perbuatan. Macam orang berpuasa 6. Tuan berpuasa 6, apa tuan cari pada puasa 6 tu? Kita belajar puasa 6 dalam hadis Nabi, kita akan dapat pahala macam orang berpuasa setahun. Kan setelah ambil Ramadan. Sebenarnya tuan berdoa. Cuma bukanlah doa itu berbentuk doa yang bentuk mendadah tangan, meminta sesuatu. Tetapi tuan-tuan berpuasa itu sebenarnya tuan-tuan telah mencari. Tuan-tuan ada benda tuan minta kepada Allah. Tahu apa? Pahala, rahmat Allah. Dekat situ. Jadi, tapi dalam note kita belajar ni, kita nak fokus yang bahagian kedua lah. Bentuk perkataan. Tapi saya kena terangkan dulu untuk yang pertama ni, kerana ia ada kaitan. Jadi kaitan. Contoh macam ni. Tengok kalau tuan-tuan ada hajat kepada Allah, tuan-tuan akan buat apa dulu? Sebelum nak minta spesifik hajat,
tuan-tuan akan memuji Allah. Betul tak? Nanti kita belajar dekat adab-adab dia. Lepas tu pula, kalau kita minta, Ya Allah, kita kata, Ya Allah, kita minta dengan bentuk, kita minta dalam bentuk perkataan kan. Tetapi doa mustajab ke tak mustajab, dia ada kait dengan perbuatan. Maksud dia apa? Contoh macam ni. Tuan doa minta pada Allah, tetapi perbuatan kita makan lagi benda yang haram. Contoh kan, kita makan benda haram. Kita makan hasil pendapatan kita tu pendapatan yang ada riba ataupun duit rasuah contohnya. Tuan makan dengan duit rasuah, kan tuan makan makanan yang haram, tapi tuan doa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. So doa itu dia akan ditolak oleh Allah. Allah Ta'ala tak terima doa itu dari bentuk perkataan. Kenapa? Ada kaitan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Anda telah melakukan perbuatan yang menghalang doa yang diminta dengan perkataan. Dekat situ. Tapi dalam nota ini, kita tidak menyebut tentang apakah penghalang-kepahalang kepada doa. Nanti dia akan jadi tajuknya panjang. Tapi tak apa. Dalam on the way kita belajar ni, insya-Allah nanti kita cuba bincangkan tentang apakah penghalang-penghalang kepada doa. Kita bercakap, minta perkataan, tapi ada perbuatan yang menyebabkan doa dalam bentuk perkataan tadi Allah Ta'ala tolak. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya mana-mana perbuatan yang baik, amal soleh yang baik, ibadat, buat apa Allah suruh, tinggal apa orang, sebenarnya itu adalah doa. Tetapi yang kita nak fokuskan pada doa bentuk perkataan. Jadi moga-moga kita jelas tentang doa. Jadi kita tidak mahu faham doa ini hanya pada perkataan. Tidak. Tetapi ia juga ada pada memuji Allah, lepas tu juga pada perbuatan. Dia saling berkait rapat. Okey, selesai tentang bab yang kedua. Mudah je kita belajar, ringankan maklumat ini, tapi benda ni besar. Apabila kita belajar, dia berbeza dengan orang tak belajar. Kita sama ni kita hafal je doa. Hafal. Tapi kita terlupa bahawa pada amal soleh, ia juga sebenarnya adalah doa. Pada kita banyakkan bertasbih, sebenarnya ia juga adalah doa. Jadi kita kena kembang luaskan makna doa yang dibincangkan oleh para ulama. Okey, harap-harap jelas. Okey, kita pergi kepada bab yang ketiga. Okey, kita masuk kepada topik yang ketiga pada pagi ini. Kita akan belajar tentang macam manakah kedudukan doa di dalam agama. Okey, kita akan sebut 3 poin saja ataupun 3 kedudukan doa di dalam agama. Okey, ada 3 kedudukan dia. Okey, yang pertama. Tuan-tuan kena letakkan nombor dekat nota tu. Yang pertama, doa ini disebut dengan istilah al-ibadah. Okey. Sebelum kita ulas, kalau kita duduk dengar bahasa kan, kita selalu orang bercakap, buat ibadat. Selama ni kalau kita sebut ibadat, kita faham apa ibadat tu. Mungkin kita ingat ibadat tu mungkin pada baca Quran, pada solat, pada puasa, pada zakat, bantu orang Palestin, bantu orang susah kan. Tapi ibadat ni dia luas. Dia luas. Tapi doa ni, dia punya kedudukan besar berdoa ni, meminta kepada Allah, memohon sesuatu kepada Allah, dia punya kedudukan doa itu, Nabi namakan ia sebagai ibadah. Hadis riwayat Abu Daud. Okay, kita tengok hadis riwayat Abu Daud yang suatu hari Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi kata doa itu adalah ibadah. Doa ni adalah ibadah. Tolong pegang sampai bila-bila. Tak maklumat ni. Doa ni adalah ibadah. Apabila kita faham ibadat,
Ha, apabila kita faham doa ni ibadat, menyebabkan kita akan selalu doa. Kadang-kadang orang faham doa ni dia mesti kait dengan mustajab tak mustajab. Betul kan? Sebab kalau kita bincang doa, bisa orang tanya, bila waktu mustajab? Macam nak mustajab doa? Betul, itu memang tajuk yang tak boleh lari. Memang wajib kita bincang. Isunya adalah, okey, kalau doa tu tak mustajab lah. Contoh pun sendiri lalui kan. Dalam hidup kita, berapa banyak doa yang kita minta, berapa banyak doa yang Allah kabulkan. Contohnya kita doa pada Allah, kita minta 100 permintaan. Daripada 100 permintaan doa tu, berapa yang Allah tunaikan? Berapa yang kita minta tu sebiji Allah bagi? Mungkin tak banyak, ataupun orang kata tak ada satu pun Allah tunaikan. Adakah kita nak berhenti untuk berdoa? Sebab tu kita kena belajar, kita kena besarkan maklumat doa ni, dia bukan pada isu pada mustajab saja. Tapi doa ini kedudukan dia adalah ibadat. Dia adalah ibadat. Dia bukan ibadat tu hanya kena baca Quran, kena puasa, tak. Kalau kau berdoa itu sendiri, sebenarnya dia sudah adalah ibadat. Jadi apabila kita sebut ibadat, dia lebih luas hanya faham doa tu Allah terima, Allah mustajab tak mustajab. Kita bimbang, iblis sampai kepada kita, kau itulah doa banyak-banyak, tapi Allah tak tunaikan. Daripada muda kau doa, sampailah ketua kau doa, tak ada satu pun doa untuk Allah mustajabkan. Kau tak payah doa. Tapi apabila kita faham, doa ini bukan nak dikatakan dari sudut mustajab tak mustajab saja, tetapi doa ini kedudukan dia adalah ibadah. Okey. Lepas Nabi sebut hadis ni, Nabi baca satu ayat Quran. Surah Ghafir ayat nombor 60. Lepas Nabi sebut doa tu adalah ibadat. Besar tu. Doa tu adalah ibadat. Nabi namakan doa tu adalah ibadat. Sedangkan perkara ibadat ni besar tau. Tapi Nabi kata doa itu adalah ibadah. Okey, lepas Nabi sebut hadis ni, Nabi baca ayat Quran ayat 60. Nabi kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Okey, lepas Nabi kata doa tu ibadat. Lepas tu Nabi baca satu ayat 60. Okey, cuba tuan-tuan bulatkan perkataan ad'uni. Okey, kalau kita tengok perkataan ad'uni, lepas tu bulatkan perkataan ibadati. Dua perkataan. Ad'uni dengan ibadati. Kalau yang pertama ad'uni tu maksudnya apa? Berdoa. Ibadati maknanya ibadah. Okey, kita tengok ya. Mula-mula Nabi cakap macam ni. Nabi dia baca ayat Quran lah. Ya Allah berfirman. Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum. Rabb kamu berfirman. Rabb ni Tuhan. Tapi saya kekalkan perkataan Rabb dekat sini ada sebab. Nanti kita akan jelaskan. Dalam terjemahan kita banyak tulis Tuhan kamu berfirman. Okey. Rabb kamu berfirman. Allah firman apa? Ad'uni. Allah kata, Rabbukum ud'uni. Berdoalah. Kepada apa? Ni itu kepadaku. Nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Okay, Allah suruh kita, ini perintah ni. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan doa tadilah yang kamu minta tadi kepadaku. Tapi lepas kita baca ayat tu, Allah tak sebut dah perkataan doa dekat sini. Tapi Allah sebut perkataan ibadati. Tengok Allah kata, innal ladzina yastakbiruna. Sesungguhnya orang yang bersikap yastakbirun, yang selalu sombong. An ibadati. Untuk beribadah kepadaku. Kita tak jumpa perkataan doa dah dekat sini. Tapi Allah sebut ibadah. Sebenarnya ibadah dekat sini, inilah penjelasan makna doa di sini. Jadi doa ni apa? Allah katakan doa itu adalah ibadati. Maknanya kalau orang yang berdoa, dia telah buat ibadah.
Allah kata ud'uni, Allah tukar jadi ibadati. Ibadah kepadaku dikaitkan dengan doa. Jadi maknanya kan Nabi kata tadi, doa itu ibadah. Lepas tu Nabi baca satu ayat Quran. Ayat Quran ni menjelaskan lagi bahawa doa ini adalah ibadat kerana kita jumpa perkataan yang kedua, perkataan ibadati, kita jumpa Allah Ta'ala sebut bukan lagi guna doa. Tapi dekat sini ibadati ni maksudnya apa? Nak mengatakan bahawa berdoalah kepadaku, sebenarnya doa itu adalah ibadat kepadaku. Betul Allah Ta'ala kata, siapa yang sombong berdoa kepadaku, tapi digunakan perkataan beribadat kepadaku, akan kumasukkan ia ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang hina. Okey, jelas. Jadi doa ni adalah ibadat besar. Okey. Jadi janganlah putus asa dalam berdoa. Doa je pada Allah. Dia bukan masalah makbul tak makbul. Ada isu pada doa itu adalah ibadah. Besar ya tuan-tuan ya. Doa ni adalah ibadah. Maknanya sama tak macam kita sebut tadi. Apa bentuk ibadat? Dia sebenarnya adalah doa. Sembahyang tu doa, puasa tu doa, haji tu doa, baca Quran tu doa. Kenapa? Kerana ia adalah ibadat. Doa ni dia punya tinggi dia ambil gelaran ibadat. Besar. Jadi dia macam istilah ni, macam kita kata istilah macam kita pernah dengar hadis Nabi kata haji itu Arafah. Pernah dengar tak? Haji itu Arafah. Nabi kata al-hajju Arafah. Nabi kata haji itu adalah Arafah. Kenapa Nabi panggil haji itu adalah Arafah? Sedangkan ibadat haji bukan hanya wukuf ke Arafah. Ada lagi banyak ibadat lain kan? Tapi kenapa Nabi sebut haji itu adalah Arafah? Nak mengatakan bahawa Arafah itu, berwukuf di Arafah itu, rukun yang terbesar dalam haji. Begitu juga Nabi kata doa itu adalah ibadah. Kenapa tak sebut solat tu ibadat, benda tu ibadat? Semua tu adalah ibadat. Tapi nak katakan doa itu besar dia, kedudukan dia, maka Nabi katakan doa itu adalah ibadah. Sebab itu kita bahagikan mula-mula awal-awal tadi. Siapa yang buat saja ibadah dalam bentuk perbuatan, sebenarnya dia telah berdoa kepada Allah. Apatah lagi kalau spesifik, dia memang minta pada Allah, minta jauhkan daripada wabak corona, minta lindung daripada daripada penyakit. Itu juga adalah ibadah secara khusus pada berdoa. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, yang kedua, tolong tulis. Yang kedua, kedudukan doa dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melainkan doa daripada doa. Maknanya besar doa ni. Betul lah kita faham doa ni. Orang akan doa je, tak berhenti doa. Selagi ada peluang di doa, dia akan doa pada Allah. Lepas tu kita kena berhenti duk bincang tentang sekadar mustajab tak mustajab. Yang itu penting. Tetapi isu doa tu bukan pada bab mustajab tak mustajab tu sahaja, tapi pada dia ibadat besar. Lepas tu dia yang sangat dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tolong tulis Yang ketiga, kedudukan doa itu yang ketiga adalah kita baca hadis Nabi riwayat Tirmizi, "Malam yas'alillaha yaghdab alai." Sesiapa yang tidak mahu meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jadi kelebihan ketiga, doa ini adalah, maksudnya doa ini adalah penghalang daripada dapat kemurkaan Allah. Allah sangat tidak suka orang yang tidak mencari, meminta kepada dia. Allah tak suka. Allah murka.
Jadi kelebihan doa ni boleh menghilang, boleh mengelakkan daripada kemurkaan Allah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Sebenarnya ada banyak kelebihan doa. Cuma cukup dengan 3 perkara ni. Cukup dengan 3 perkara ni. Pertama, doa itu adalah ibadat. Tolong faham elok ibadat ni. Besar. Lepas tu, perkara yang lebih mulia di sisi Allah. Sangat mulia di sisi Allah. Yang ketiga, untuk mengelak kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah bab yang kedua. Okey, kita pergi kepada bab yang keempat. Moga-moga jelas ya tentang penerangan doa tadi. Besar doa ni di dalam agama. Jadi moga-moga kita semua selepas ini rajin untuk berdoa pada Allah. Walaupun kita rasa macam diri kita ni semua dah ada. Kadang-kadang ada orang macam tu. Apalah aku nak minta pada Allah, rumah dah ada, anak-anak semua okey, keluarga okey, sihat tubuh badan, apa saja. Jangan. Minta ada banyak benda nak minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi kepada bab yang keempat. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk kita sama-sama mengambil manfaat daripada tajuk doa ini. Okey, kita pergi kepada bab yang keempat, syarat dalam kita berdoa. Okey, maknanya untuk tajuk ini tuan-tuan puan ya, kita memberi tumpuan kepada doa membentuk perkataan tadi. Lebih kepada doa yang kita faham secara khusus itulah. Doa dalam bentuk perkataan. Okey, apa syarat-syarat dalam kita berdoa pada Allah? Okey. Dalam nota ini, pada bab keempat ni insya-Allah kita akan pelajari lebih kurang ada 4 syarat. 3 lebih kurang ada sekejap. Kita ambil 3 syarat yang besar dalam syarat-syarat berdoa. Okey, ada 3 syarat. Sebenarnya syarat doa ni banyak. Okey, panjang. Tapi untuk pengisian kita, sebab kita sebenarnya kita fokus kepada doa-doa yang terbaik di dalam Quran. Doa apa yang patut kita baca. Tapi apabila kita bincang tentang doa ni, dia tak lari daripada tajuk bintang syarat. Tapi saya ambil syarat yang paling utama sekali dalam banyak-banyak syarat. Kita ambil 3 syarat. 3 syarat dalam berdoa ini kita boleh temui pada nota muka surat 6, 7 dan juga 8. Okey, kita pergi kepada syarat yang pertama. Okey, perlahan kita belajar. Yang paling penting kita faham. Lepas tu tugas kita lepas kita faham adalah untuk kita perbaiki doa kita. Mantapkan syarat-syarat dalam berdoa. Penuhi syarat-syarat dalam berdoa. Banyakkan amal ibadat. Okey, kita pergi kepada syarat yang pertama. Syarat yang pertama, apabila kita berdoa kepada Allah, kita kena yakin. Dengan seyakin-yakinnya, doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Ni yang pertama. Okey, yang pertama, kita kena yakin. Yang pertama, nampak tak? Meyakini dengan seyakin-yakinnya, doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Okey, macam mana nak tambah yakin? Maksudnya macam mana nak yakin tu? Okey, kita rujuk dalam Suratul Nahli. Okey, tengok Suratul Nahli ayat nombor 40. Okey. Kalau kita baca Suratul Nahli ayat 40, kita akan jumpa, ini Suratul Nahli ni ayat yang membantu kita untuk kita yakin. Allah Ta'ala ni, dia mampu untuk memakbulkan semua permintaan. Kita baca ayat An-Nahli ayat 40, Allah Ta'ala berfirman, Innama qawluna li syai'in. Sesungguhnya perkataan kami. Li syai'in, kepada sesuatu. Ini Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya perkataan kami kepada sesuatu, idza aradnahu, apabila kami kehendaki, an naqula lahu, hanyalah kami berkata kepadanya,
kun fayakun, jadilah engkau, maka jadilah ia. Fahami ayat An-Nahl ayat 40. Maksudnya Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala ni, kalau dia nak sesuatu tu berlaku, dia cakap je kun. Dia kata jadilah, maka semua itu akan berlaku. Saya ambil ayat 40 An-Nahl ni untuk menambahkan lagi ayat, bukan sekadar kita faham surah Yasin tu saja. Ayat 42 yang kita faham ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sebenarnya perkataan kun fayakun ada juga dalam surah An-Nahl ayat nombor 40. Sama je, dia sama macam ayat 82 dalam surah Yasin tu. Maknanya ayat 40 An-Nahl ni mengukuhkan keyakinan pada kita Allah Ta'ala ni dia boleh beri apa yang kita nak. Allah Ta'ala mampu mendatangkan apa saja permintaan kita. Jadi untuk meyakinkan, sebab kita nak minta pada Allah, pertama mesti kena yakin Allah Ta'ala mampu kabulkan. Jadi nak tahu Allah Ta'ala mampu untuk kabulkan, contoh ayat 40 kun fayakun. Okay, satu lagi ayat kita ambil dalam suratul Hijr ayat nombor 21. Tuan-tuan ya, kita belajar ni supaya kita banyakkan faham ayat Quran. Tema kita pasal doa. Tapi dalam masa yang sama kita akan gunakan ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitan. Nanti saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan, tolonglah buka Al-Quran, tengok ayat yang kita beri, tandakan. Sebab takut nanti tuan-tuan hanya tengok pada nota. Nanti dah terlupa dah, waktu baca sampai pada ayat ni, dah terlupa. Nanti kena rujuk dalam Quran balik semula. Tandakan tentang kita belajar pasal tulis. Kalau contohnya tuan-tuan buka contohnya tuan buka surah An-Nahl ayat 40 kan, buka dalam Quran tengok, tuan tuliskan kat tepi tu. Satu cara untuk menunjukkan Allah Ta'ala ni dia mampu untuk menunaikan semua benda. Semua diminta. Okay. Tengok surah Al-Hijr ayat 21. Allah Ta'ala kata apa? Bagaimana kita nak yakin lagi Allah Ta'ala mampu nak minta ni? Banyak benda nak minta pada Allah Ta'ala ni. Kita minta je pada Allah. Minta je pada Allah. Nak minta apa? Allah Ta'ala boleh bagi ke? Kalau orang tanya. Boleh. Allah Ta'ala boleh bagi. Macam mana Allah Ta'ala boleh bagi? Kita baca ayat kun fayakun tadi. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa dalam surah Al-Hijr ayat 21. Wa im min syai'in illa indana khazain. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaharaannya. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Semua yang ada ni, ada pada Allah. Allah Ta'ala dialah yang memiliki segala perbendaharaan. Kalau macam kita zaman COVID ni, nak minta sambung balik monetorium, tak ada orang nak tunaikan. Sebab apa? Mungkin orang tu tak ada duit ke, mungkin bank tak ada duit ke, dia tak mampu nak tunaikan. Bukan sikit-sikit rakyat minta, ramai rakyat yang minta. Contoh kan. Tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah Ta'ala, dia tidak pernah istilah tak cukup. Tidak pernah istilah kata tak ada. Tidak ada istilah kata berkurangan. Tak ada. Sebab Allah bagi tahu, tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami saja pembendaharaannya. Maknanya Allah Ta'ala cukup semua benda. Allah Ta'ala ni maha kaya. Kalau kita minta pada orang, lama-lama orang menyampah dengan kita kan. Syuk nak minta aja. Tapi bagi Allah, Allah tak. Mintalah pada dia. Minta. Tapi kena ada syarat-syaratnya. Kena ada adab-adabnya. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata apa? وَمَا نُنَذِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ. Dan kami tidak menurunkannya, melainkan mengikut kadar yang tertentu. Bukan Allah tak nak bagi. Tetapi ada hikmah dia, ada sebab dia. Okey, jelas dekat sini. Okey, ayat yang terang-terang menunjukkan bahawa kita ni kena positif. Kena yakin pada Allah. Allah kabulkan doa itu. Surah Al-Baqarah ayat 186. Orang selalu baca ayat ni.
Ayat ni memang Allah menyebutkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okey, Allah Taala kata apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Mintalah pada Allah, kan bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah. Cakap dekat mereka. Aku ni sentiasa dekat dengan mereka. Okey, lepas tu Allah Taala kata apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Okey, sekejap. Okey. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Ini ayat ni jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala kata, kau doa. Aku dekat dengan kamu. Aku perkenankan doa orang berdoa kepadaku. Kan? Mungkin ada orang ragu-ragu dia baca ayat ni. Ragu kenapa? Tapi saya minta sampai sekarang tak dapat-dapat pun, maka orang fikir macam tu. Tapi Al-Quran ni kata, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Okey. Sebenar-benarnya, cara Allah perkenankan doa kita, sebenarnya kita dah nampak dah pun. Sebab apa? Doa ni adalah ibadat tak? Ibadat. Jadi, pada ibadat tu, dapat apa? Dapat rahmat Allah, dapat pahala, dapat berkat. Kadang-kadang. Kan? Okey. Kita faham lagu ni. Kita duk faham cara Allah perkenankan doa tu mesti sama macam kita minta. Kalau kita minta A, nak A je. Kita nak solid dapat A. Mungkin kita faham, kita nak minta B, mesti Allah bagi B. Kita mungkin faham macam tu. Kan? Kita faham, kalau kita minta A, Allah bagi A, inilah maksud Allah perkenankan doa kita. Tapi apabila kita belajar lagi, rupa-rupanya cara Allah perkenankan doa kita tidak semestinya sama macam kita minta. Kita minta A, Allah beri kita B. Adakah Allah perkenankan doa kita? Contoh. Kita minta anak, contohnya kita lah, ada orang dia minta anak lelaki. Tiba-tiba Allah beri dia anak perempuan. Adakah Allah tak perkenankan doa dia? Sebab kita duk faham perkenan tu mesti sama. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab Quran ni cakap, Allah Ta'ala kata, aku perkenankan permohonan orang berdoa kepadaku. Tapi kenapa yang kita minta selama ni dalam banyak-banyak ada yang Allah tak beri? Sebab kita duk faham cara perkenan tu mesti dapat sama seperti kita minta. Ni yang kita akan sambung pada minggu depan. Kita akan belajar pada minggu depan apakah bentuk doa yang dikatakan Allah Ta'ala perkenankan tu. Sebab ayat ni kata, aku perkenankan permohonan orang yang berdoa kepadaku. Ayat ni kata, Allah bagi keyakinan ni, Allah bagi satu janji ni. Sebab tu ayat ni membantu kita untuk aku kena terus berdoa. Kenapa? Kena yakin Allah Ta'ala kabulkan. Jadi untuk dapat yakin tu, sebab kita kena betulkan cara kita faham doa tu perkenan macam mana. Jadi insyaAllah minggu yang berikutnya, nanti kita sambung lagi. Sebab saya pun nak kena kerja kelas satu lagi pada jam 10 suku. Pada ya tuan-puan ya, insya-Allah. Kita akan betulkan cara kita faham. Kita kena sampaikan maklumat ni pada anak-anak kita.
kepada zuriat kita, kepada orang sekeliling kita. Sebab takut ramai orang dia berputus asa dari doa. Sebab dia salah faham. Pertama dia salah faham. Doa tu sebenarnya bukan isu pada kedudukan dia dapat tak dapat. Tapi doa itu adalah ibadat. Okay, nanti kita ulas pada minggu hadapan. Ataupun nanti saya cuba aturkan lagi satu waktu untuk buat kali yang kedua bagi minggu yang pertama. Supaya kita boleh belajar banyak sikit. Kan, maksudnya mungkin kita cari hari Senin sekali, mungkin kita cari hari lain nanti sekali. Kita buat 2 kali dalam seminggu. InsyaAllah nanti saya aturkan sebab saya nak tampilkan dulu sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz yang ada ilmu untuk berkongsi maklumat juga kepada tuan-tuan dan perempuan di dalam akademi Tadabbur Malaysia ni. Okay, insyaAllah minggu depan saya akan berikan jawapan bagaimanakah cara Allah perkenankan doa. Adakah maksud perkenankan doa itu minta A dapat A, minta B dapat B, minta C dapat C? InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Gunakan nota yang sama. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan ya, di dalam chat tu saya ada nyatakan. Kalau tuan-tuan ada sebarang pertanyaan, kemuskilan, sila masuk ke link Telegram yang telah dipaparkan di bahagian chat tu. Lepas tu, jika tuan-tuan ada sebarang cadangan, pandangan tentang pengisian apa nak belajar lagi, tolong kemukakan kepada kami. Tuan-tuan, akademi ni memang ruang untuk faham Quran. Untuk belajar Quran. Macam mana saya nak gunakan Quran dalam hidup, insyaAllah kami di akademi kami akan bantu. Dengan rahmat Allah. Tapi saya perlukan feedback tuan-tuan dan perempuan. Sebab kita tak nak, kita mengajar, tapi ilmu tu bukanlah tak sesuai dengan kita, tapi kadang-kadang konteksnya berbeza. Kita ada masalah lain, tapi kita dapat ubat lain. Dia tak nak macam tu. Jadi saya minta cadangan, komentar, pandangan daripada tuan-puan, sila salurkan maklumat itu di link Telegram. Biasakan dengan Telegram. Sebab ada setengah grup dia tak biasa dengan Telegram, tolong buat Telegram. Kalau tak ada, kalau tak boleh sangat, nanti tolong mesej pada saya, PM saya, insyaAllah. Untuk pandangan. Kita sama-sama belajar. Okey. Kemudian, tuan-tuan dan perempuan ya, kelas kita ni dia percuma. Kelas kita ni, kita mengambil konsep secara percuma. Sesiapa yang nak menyumbang, tuan-tuan berilah sumbangan. Seperti mana akaun yang telah saya nyatakan. Tuan-tuan dan perempuan ya, jatuh bangunnya akademi ni pada sumbangan tuan-tuan dan perempuan. Sebab kita nak nanti lagi banyak ustaz-ustaz yang lain. Tuan-tuan, kelas ni juga sebenarnya semua adalah hasil sumbangan yang telah disumbangkan oleh tuan-tuan dan perempuan pada bulan Ramadan lalu. Sampai ke pagi ni pun ada juga lagi orang menyumbang. Jadi, tuan-tuan belajar, tuan-tuan dapat 2. Tuan-tuan bukan sekadar dapat belajar, tetapi tuan-tuan dapat pahala dari sudut orang dapat belajar. Sebab itu, tuan-tuan berilah dengan kadar yang mampu. Okey, apa yang kelas berjalan ni semuanya adalah sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. So ini adalah amanah yang diberikan kepada akademi, maka kami akan gunakan segala sumbangan tuan-tuan dan puan adalah untuk menyediakan ruang pembelajaran untuk memahami Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Kita jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam Tuhan ya. Ustaz. Kak Mazidah sini. Mohon war-warkan kepada semua jemaah to stay on, stay put untuk kelas kita pada 10 suku Ustaz. Tapi kita guna link lain tu. Oh, link lain ke Ustaz? Ya, saya guna link lain. Oh, okay. But just inform them to stay on, stay put ya Ustaz ya. Ya. Baik. Okay. Terima kasih Ustaz. Sudah berjumpa 10 suku. Sama-sama. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tuan-tuan dan puan, ada soalan nanti tolong kemukakan kemudian ya, insya-Allah. Nanti boleh hantar ke saluran yang telah saya berikan ya. Sebab saya nak berhenti sekarang. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sekejap.